nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya fikir bekas Perdana Menteri Tun Mahathir lebih baik buatlah amal ibadah sebaik mungkin. Lebih baik kalau Tun Mahathir berbaik-baiklah dengan semua orang. Saya fikir lebih baik Tun Mahathir fokuslah supaya kalau dia mati dengan dihormati. Kalau dia mati dikenang sebagai seorang negarawan. Dia mati dikenang sebagai seorang yang tiada musuh. Tapi sekarang ini tiba-tiba Tun Mahathir bukan semakin diam. Saya rasa lebih baik dia diam sajalah. Tapi sekarang dia lagi meroyan. Lagi meroyan nih. Dan dia kata apa tentang kejatuhan Anwar lagi. Dia masih sakit hati dengan Anwar lagi. Dia mau juga menyaksikan Anwar tumbang. Tapi yang hairannya memang dia mengeluarkan satu kenyataan yang pelik bagi saya lah. Memang patutlah mungkin sudah Mahathir ini layak sudah mungkin dicakap. Memang sudah nyanyuk lah. Mahathir memang sudah nyanyuk lah. Pada saya memang sudah cukup tua lah. Sudah cukup tua. Kerana sekarang ini Perikatan Nasional ada 69 saja tau. Ada 69 saja MP Perikatan Nasional. Saya bagi tahu kamu. Ada 69 saja. Ya, MP Perikatan Nasional. Jadi dia kata boleh tumbangkan Anwar dengan cara yang sama, yaitu memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti mana MP Perikatan Nasional sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa keluar parti. Yang tak ada otaknya, itulah saya kata Mahathir sudah pun nyanyuk. Kalaupun semua satu UMNO keluar 30 orang lah, 69 tambah 30 orang baru 99 tahu Mahathir. Tun Mahathir 69 tambah 30 baru 99. Mana mau cari 13 orang lagi? Entah dari mana logik. Saya pun tidak faham dari mana logik Mahathir cakap ini. Mana nak cekau lagi? Mau pujuk GPS? Minta maaf, GPS tidak akan mau bergabung dengan PAS. Tidak akan. Orang Sarawak tidak boleh terima PAS. Mereka tak suka PAS, tahu? Jadi susahlah, agak mustahil. Jadi entah macam mana lagi Mahathir boleh cakap kata boleh begitu. GRS pun tidak cukup juga. GRS pun tidak akan bergabung dengan Perikatan Nasional. Sebab kenapa? Sentimen di Sabah dan Sarawak ni sekarang lebih kepada mahu kuasa autonomi. Tidak mau ada pembabitan parti-parti daripada Malaya. Begitulah dia punya sentimen yang kuat sekarang. Tapi apapun kena terimalah realiti bahawa Sabah Sarawak masih lagi ada kerjasama dengan parti daripada Malaya. Tapi itu biasalah. Tapi yang saya tidak biasa pikir ini ialah pikiran Mahathir yang cukup nyanyuk sudah ini. Sudahlah Mahathir dan Perikatan Nasional PAS bersatu.
Sudah-sudahlah dengan cakap Mahathir tuh. Sudahlah, Mahathir sudah tua. Apa yang dia cakap pun sudah tidak betul. Sudah bingung nih. 69 campur 30 pun belum cukup lagi. Tak usah lagi lah layan Mahathir yang sudah tua nih. Pada usia yang tinggal mau sampai 100 sudah nih. Saya rasa semua pendapat Mahathir semakin tidak relevan, semakin tidak masuk akal. Semakin tidak masuk akal. Betul-betul bikin pening kepala. Jadi itulah pada pendapat saya, Mahathir bagus dia fokuslah kepada kehidupan yang seterusnya. Entah besok lusa Mahathir boleh meninggal dunia sudah. Lebih baik fokuslah pada itu. Pada akhir-akhir usia ini, janganlah cari gaduh lagi dengan orang. Janganlah cari musuh lagi. Berbaik-baiklah supaya ada bekalan bila sampai di akhirat nanti. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Kita berdoalah semoga Tuhan memberkati dan semoga hari ini penuh dengan keberkatan daripada Yang Maha Esa. Okey. Tiba-tiba Faizal Azumu cabar untuk 5 orang MP Bersatu letak jawatan. Tapi saya rasa dia silap lah. Sepatutnya yang letak jawatan bukan 5 MP Bersatu ini, tapi Faizal Azumu letak jawatan. Faizal Azumu patut letak jawatan kerana Faizal Azumu sudah tidak lagi ada kuasa di dalam Bersatu. Faizal Azumu dan geng-geng Bersatunya tidak ada lagi kuasa untuk menghalang, tidak mampu menghalang MP-MP-nya untuk terus memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau sudah tidak dapat berkuasa menghalang mereka, maksudnya kamu tidak lagi laku sebagai pemimpin di dalam Bersatu. Kalau sudah tidak laku lagi, bagus letak jawatan saja. Pertama. Kedua, kenapa pula hero rakyat yang kena letak jawatan? Saya fikir mengundi dorang dulu ini bukan kerana mereka mau undi parti, tapi mereka mau undi individu itu supaya dapat memperjuangkan nasib mereka, untuk dapat peruntukan untuk pembangunan tempat lah. Jadi terpaksalah kelima-lima MP Bersatu ini membuat kenyataan untuk berbincang dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab kenapa? Supaya mereka dapat berbincang, mendapatkan peruntukan untuk tempat mereka. Tindakan mereka ini amat tepat. Tapi entah kenapa tiba-tiba saja Faizal Azumu rasa dia ini macam hero, dia ini macam hebat sangat. Yang tak hebat mana pun tak hebat mana pun, kalah pilihan raya. Nasib baik dia ada jawatan di Bersatu. Kalau tidak, dia jadi orang biasa tu. Mungkin Khairi Jamaluddin jauh lebih baik daripada Peja. Kalau Peja tiada jawatan di dalam Bersatu, cuba kalau dia tiada jawatan dalam Bersatu, entah apa dia jadi sekarang. Nasiblah ada jawatan. 5 ahli parlimen PPBM Bersatu yang menyatakan sokongan secara terbuka pada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan Kerajaan Perpaduan di Putrajaya sepatutnya berasa malu dan perlu untuk mengosongkan kerusi mereka secepat mungkin. Itu kata Timbalan Presiden Bersatu, Peja, Faizal Azumu. Nak malu apanya? Yang rasa malu itu sepatutnya yang sepatutnya rasa malu itu bukan Peja, bukan MP-MP itu, tapi Peja ataupun semualah pemimpin-pemimpin MP Bersatu yang tetap kekal ego, tidak mau menyokong Anwar Ibrahim. Itu yang patut rasa malu. Sebab janji mereka untuk membangun
kawasan masing-masing tidak dapat ditepati. Kerana apa? Hanya kerana mau memastikan kononnya untuk terus untuk terus dapat memastikan parti kuatlah konon lah. Tapi pada pendapat saya bukan parti yang perlu kuat. Saya rasa rakyat itu yang patut untuk diperjuangkan. Rakyat itu yang patut untuk dibantu. Berkorbanlah untuk rakyat. Sebab rakyat mengundi kamu untuk buat yang terbaik untuk rakyat, bukan terbaik untuk parti. Aduh. Jadi lebih baiklah, kalau saya bukan 5 orang ini yang patut letak jawatan, tapi orang-orang yang sudah kalah. Bagi saya kalah. Karena balik-balik keluar sidang media, cakap itu, cakap ini, cakap itu, cakap ini. Tapi rupanya MP dalam bersatu tidak takut lah. Malah mereka terus mau perjuangkan nasib rakyat. Inilah MP yang terbaik. Sampai ada yang digantung berapa tahun, gantung kalian tuh. Ya susah juga kan. Kalau tidak gantung susah, gantung susah, kalau buang lagi lah susah. Jadi apa boleh buat? Tiada apa-apa yang terjadi juga. MP tetap juga mau keluar dan beri sokongan kepada Anwar Ibrahim. Jadi Peja itu yang Ahmad Faisal yang patut letak jawatan, bukannya MP ini. Apa pendapat anda? Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tidak lama lagi PRK Kemaman akan berlangsung. Mengejutkan ialah PHBN sudah menang di sana sebelum pun bertanding. Sebelum pun bertanding, PHBN sudah menang. Menang undian. Sudah menang undian. Disahkan sudah menang undian, tapi bukan mengundi ya. Bukan mengundi. Baru sebentar tadi, semalam sebenarnya saya telah buat satu undian secara terbuka, yaitu soalan dia mudah, siapa menang di PRK Kemaman. Dan 2 jawapan saja pilihan yang saya berikan, sebab memang itu saja yang ada berlawan di sana. 2 penjuru saja, PHBN dan melawan Perikatan Nasional PAS PPBM. Selepas beberapa belas jam ya, sentiasa kalau saya buat undian secara terbuka begini, mesti ramai yang ambil bahagian. Kali ini lebih 1.300 orang. Dan mungkin waktu saya record video ini mungkin sudah mencapai 2.000 orang yang ikut sama-sama dalam undian ini. Jadi banyaklah message. Tapi kebanyakan inbox yang saya terima, memang semua menyokong PHBN menang. Macam-macam lah inbox yang saya terima. Antaranya mereka kata dah sampai masanya untuk tukar. Lepas tu ada juga cakap tak adil sebenarnya kerana Menteri Besar Terengganu yang diletak bertanding di sana. Memang inbox itu daripada penonton-penonton kata PAS memang sangat takutlah sekarang kalah. PAS sangat takut kalah sekarang, sampai mereka terpaksa letak Menteri Besar Terengganu. Jadi walaupun begitu, setelah lebih kurang 1.300 orang mengundi, keputusan yang diperolehi amat mengejutkan. Saya sendiri tidak percaya, tapi inilah yang terjadi pada undian itu. Percaya atau tidak, 79% mengatakan bahawa Pakatan Harapan BN menang di Kemaman, di PRK Kemaman. 79%. Ini majority, bukan alang-alang nih. Hanya 21% saja
hanya 21% saja PAS menang kononnya. Jadi apapun, agak mustahil keadaan ini berlaku, tapi tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil di dalam politik Malaysia sekarang. Tapi ingat, tempat ini adalah kubu PAS. Kubu PAS. Tapi tidak ada yang kekal selamanya jadi kubu. Akhirnya boleh tumbang juga. Semua yang menentukan itu rakyat. Jadi kempen pun memang habis-habisan lah kali ini.